السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته ومن صار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Sadaqallahul Azim. Sidang jamaah, para hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati lagi dikasihi sekalian. Pertama-tama kalinya marilah lebih dahulu kita panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia daripadanya kita masih diberi ruang oleh Allah untuk bersama dengan Ramadan yang kedatangannya disertakan dengan rahmat sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Ramadan itu kedatangannya di peringkat awal penuh dengan kerahmatan dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Pertengahannya pula disediakan pengampunan dan akhirnya kita akan dibebaskan daripada api neraka. Suatu bentuk harapan yang menjadi keinginan kepada setiap daripada mereka yang menunaikan tanggungjawab sepanjang kita berada dalam bulan Ramadan. Kerana hakikatnya kita menunaikan tanggungjawab Ramadan itu sebenarnya adalah terdorong daripada keimanan dan keyakinan serta ketakwaan kita kepada Allah yang ada dalam diri kita masing-masing. Sebab itu hakikatnya ayat yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ini tidak hanya ditujukan kepada tubuh badan kita yang zahir. Sebab itu Allah menyebut ya ayyuhalladzina amanu. Khitab ditujukan kepada hati, jiwa dan perasaan orang-orang yang beriman. Sebab itu disebut alladzina amanu, keyakinan yang ada dalam diri mereka yang beriman kepada Allah.
So Allah Maha mengetahui orang-orang yang beriman dalam apa jua suasana mereka tetap bersedia dengan penuh tunduk, patuh dan khuduk kepada Allah. Sebab itu walau dalam suasana aman, baik seperti kita dalam masyarakat Malaysia, kita berpuasa. Begitu juga mereka yang berada dalam suasana yang tidak aman, dalam keadaan peperang seperti di Palestin, di Suria, di Iraq, di negara-negara yang sedang berhadapan dengan masalah, mereka juga menunaikan tanggungjawab itu dengan penuh yakin kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada sebarang bentuk keraguan dalam diri mereka yang beriman kepada Allah. Suatu hakikatnya amalan berpuasa pada bulan Ramadan yang Allah kurniakan kepada kita juga pernah dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu sebelum kita. Umat terdahulu mereka juga berpuasa, tetapi tidak seperti kita disediakan Ramadan. Suatu Allah sambung di dalam Al-Quran, kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana Allah telah memperwajibkan kepada orang-orang yang terdahulu sebelum kita. Suatu ada riwayat yang datang daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia pernah menyebut, katanya lamma qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah, sampainya Nabi ra'al yahudu tasumu, dia dapati orang-orang yang beragama dengan agama Yahudi pada ketika itu berpuasa. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ma hadha, apakah bentuk ibadah puasa yang ditunaikan oleh orang-orang Yahudi yang berada di Madinah pada ketika itu? Lalu jawab mereka, hadza yaumus salah, hari ini mereka mengikut di mana syariat Nabi Saleh yang berpuasa pada hari tersebut. Dan mereka mengatakan bahawa wa hadza yaumun najjallahu bani Israil min aduwwihim, hari ini juga Nabi Allah Musa berpuasa dengan sebab Allah menyelamatkan mereka daripada kepungan Firaun. Ketika mana Allah Ta'ala menyelamatkan mereka daripada kepungan Firaun, ditenggelamkan Firaun di dalam Laut Merah, lalu Nabi Musa memerintah para sahabatnya untuk berpuasa sebagai suatu tanda syukurnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu fasamahu Musa, Nabi Musa pun berpuasa bersama dengan pengikutnya. Apabila mendengar jawapan daripada mereka, Nabi terus berkata, qala, berkata Rasulullah SAW, kalau begitu fa ana ahaqqu bi Musa minkum fasamahu wa amara bisiyamihi. Kata Nabi, kalau begitulah keadaannya, akulah orang yang paling layak untuk berpuasa pada hari ini. Nabi pun berpuasa dan menyuruh para sahabatnya berpuasa pada hari tersebut. Riwayat yang datang daripada Imam Bukhari ini merupakan suatu keterangan yang amat jelas memperlihatkan kepada kita bahawa umat-umat terdahulu, nabi-nabi, bermula dengan Nabi Allah Yahya alaihi salam, Nabi Allah Saleh, Nabi Allah Musa, dan sampailah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengerjakan suatu tanggungjawab berpuasa sebagai suatu tanda ketundukan, kepatuhan kepada apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seorang ulama besar daripada India, nama dia Profesor Dr. Abu Hasan Ali Al-Hasani, mengatakan bahawa agama-agama besar yang ada di atas muka bumi ini juga tidak terlepas daripada menunaikan tanggungjawab berpuasa. Misalnya, orang-orang Yahudi berpuasa Ramadan lil Haddad kerana menyatakan kedukecitaan apabila mereka berada dalam suasana tertentu. Dalam keadaan tertentu, mereka berdukacita, mungkin disebabkan bala bencana seperti banjir besar, seperti kemarau panjang, seperti berbagai bentuk musibah, wabak dan sebagainya. Mereka berpuasa pada hari-hari tertentu di atas tujuan supaya Tuhan menjauhkan diri mereka daripada bala bencana yang sedemikian.
Begitu juga kalau kita lihat dalam agama Hindu, orang Hindu adalah di antara manusia yang paling kuat pegangan keberhalaannya. Bahkan kalau disifir dengan berhala, tak mungkin mereka berpuasa. Tapi pada hakikatnya, oleh kerana bentuk puasa ini merupakan suatu bentuk amalan yang diiktiraf oleh semua agama, maka agama Hindu juga tidak terlepas daripada berpuasa. Seorang ulama dalam agama Hindu ataupun disebut sebagai tokoh agama Hindu yang dikenali dengan nama T.M.P. Mahadevan, seorang yang kuat berpegang dengan mazhab Brahmin, dia berkata sesungguhnya dalam agama Hindu juga tidak terlepas daripada menunaikan tanggungjawab berpuasa. Inna kulla ta'ifatin minat tawaif al-hindukiyah, setiap kumpulan daripada puak-puak yang ada dalam agama Hindu itu, tukhassisu li nafsiha ayyaman, mereka akan menentukan hari-hari tertentu untuk berpuasa. Pada waktu malamnya mereka beramal dan beribadat kepada Tuhan mereka, dan pada waktu siangnya mereka menahan diri daripada makan dan minum. Dalam erti kata yang paling utama, menahan diri daripada makan makanan yang berdaging. Kalau dia tak makan daging tu, dia kira puasa lah tu. Roti canai tak apa. Nasi lemak boleh. Tak makan daging. Itu dalam agama Hindu. Begitu juga dalam agama Masihi. Dalam agama Kristian, bukan saja orang Hindu berpuasa, orang Yahudi berpuasa, orang-orang Kristian juga tak terlepas daripada berpuasa. Kata Abu Hasan Nadawi, orang-orang Kristian dahulu sebelum daripada zaman Nabi Musa, mereka berpuasa sehingga 40 hari selama secara berturut-turut. Sebelum Nabi Musa dulu. Dan mereka mendakwa puasa itu merupakan rentetan sehinggalah kepada zaman Nabi Musa, dan mereka juga menentukan hari-hari khusus. Di antara disebut sebagai Yaumul Kafarah, hari di mana Allah akan memberi kafarah terhadap dosa-dosa yang dilakukan oleh mereka. Pada mereka Tuhan akan beri kafarah bila mereka minta keampunan dan berpuasa pada hari-hari khusus untuk mendapat pengampunan Tuhan. Tetapi pada hakikatnya orang-orang Kristian mereka berpuasa berdasarkan kepada perintah yang datang daripada kanisah Al-Masihiyah, iaitu gereja setempat, sama ada di Asia, di Afrika, di benua Indo-Pak atau di Amerika. Mereka mengikut kanisah tertentu. Tidak ada suatu bentuk ketetapan di dalam agama Kristian kecuali mereka mengikut kehendak di mana gereja, di mana mereka berada di tempat tersebut. Adapun dalam Islam, kita lihat hakikatnya tanggungjawab berpuasa ini disyariatkan oleh Allah dalam bentuk yang amat berbeza berbanding dengan agama-agama lain. Bahkan tanggungjawab berpuasa ini disyariatkan oleh Allah ketika mana Nabi SAW telah berhijrah ke kota Madinah. Ketika mana berada di Mekah selama 13 tahun, dia tidak ada puasa sebagaimana kita puasa dalam bulan Ramadan. Ada juga puasa, tapi puasa hari-hari tertentu, sebagaimana syariat terdahulu. Tapi apabila setelah Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah, maka orang-orang Islam disyariatkan oleh Allah untuk berpuasa. Kata Abu Hasan Nadawi, litarsihi al-aqidati fi qulubil mu'minin, supaya orang-orang Islam dengan berpuasa itu dapat membentuk keimanan dan keyakinan yang kuat di dalam diri untuk melaksanakan segala perintah yang datang daripada Allah. Kerana pada hakikatnya undang-undang, peraturan, syariat yang datang daripada Allah diwajibkan ketika mana Rasulullah SAW telah berpindah ke kota Madinah dalam suasana untuk melaksanakan hukum hakam itu. Ada di kalangan mereka yang percaya bahawa hukum hakam Islam ini sebenarnya sesuatu yang boleh memberi suatu bentuk kehidupan yang aman damai di tengah-tengah
masyarakat Madinah. Itulah yang menjadi kepercayaan para sahabat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam masa yang sama juga ada di kalangan mereka yang tidak yakin. Kata mereka, kalau kita laksanakan hukum Allah akan jadi huru-hara. Kalau kita laksanakan syariat Islam, akan berlakulah perpecahan yang hebat di kalangan penduduk Madinah. Maka Allah turunkan ibadah puasa di atas tujuan untuk memperteguhkan keyakinan supaya mereka memihak kepada hukum hakam, undang-undang yang diturunkan oleh Allah. Itu asalnya. Bagaimana tanggungjawab berpuasa ini disyariatkan oleh Allah. Sebab itu kata Abu Hasan Nadawi, litarsikhi al-aqidati fi qulubil mu'minin, tujuan asalnya supaya dapat membentuk hati-hati dan jiwa-jiwa orang yang beriman untuk yakin kepada perintah Allah. Kenapa? Likai yashtati'u tanfidal ahkam asy-syar'iyyah, kerana secara automatiknya bila mereka yakin kepada Allah, yakin kepada agama Allah, mereka akan bersedia untuk melaksanakan segala bentuk perintah, melaksanakan hukum hakam, undang-undang dan peraturan tanpa ada sebarang bentuk alasan lagi. Tapi kalau sekiranya iman mereka lemah, keyakinan mereka kurang, hakikatnya mereka akan memberi berbagai-bagai bentuk alasan dan berbagai-bagai bentuk tentangan. Sebab tu kalau kita lihat, walaupun kita tahu hukum hakam dan undang-undang syariat yang datang daripada Allah itu benar, tapi akan ada orang yang lemah iman, sentiasa memberi alasan, sentiasa memberi komen, sentiasa menyatakan tentang sikap yang tidak bersetuju terhadap hukum hakam yang datang daripada Allah. Sebab itu hakikatnya Allah mensyariatkan kepada kita berpuasa yang Allah jadikan sebagai suatu rentetan untuk kita melaksanakan perintah Allah dan segala bentuk kehendak yang datang daripada syariat Allah tanpa ada sebarang bentuk keraguan. Sebab tu kalau kita lihat seorang profesor yang datang daripada negeri Arab, daripada Iraq, nama dia Syekh Abdul Karim Zaidan, pernah menulis satu kitab yang bernama Usulud Da'wah. Dia mengatakan bahawa yang menyebabkan kita menjadi lemah dalam melaksanakan hukum hakam, undang-undang, peraturan, berjuang, berjihad, berkorban pada jalan Allah, yang pertama disebabkan kerana lemahnya iman dan keyakinan umat Islam itu secara keseluruhannya. Yang kedua, kerana ceteknya ilmu dan pengetahuan yang ada pada mereka. Yang ketiga, disebabkan mereka meletakkan dunia lebih penting berbanding dengan negeri akhirat. Dalam hidup kita ni, kalau kita jadikan dunia sebagai matlamat, akhirat menjadi sampingan, maka sudah tentu komitmen kita terhadap agama juga akan menjadi lemah. Sebab itu kita wajib berusaha untuk memastikan i'tiqad dan kepercayaan kita sentiasa mantap, sentiasa kuat untuk menjadi seorang Muslim yang sentiasa beramal dan tidak ragu terhadap agama mereka sendiri. Yang kedua, kefahaman kita terhadap agama juga hendaklah dipertingkatkan. Lebih-lebih lagi ketika mana kita berada dalam bulan Ramadan ini, maka bulan ini sebenarnya dikaitkan dengan bulan ilmu, syahrul ilmi, bulan ilmu, yang mana kita kalau boleh tidak akan mengulurkan diri untuk hadir dalam setiap program di sepanjang dalam bulan Ramadan, kerana dengan cara itu kita mampu untuk mempertingkatkan ilmu dan pengetahuan kita. Lebih-lebih lagi kita orang tua-tua nak masuk universiti pun tak boleh dah, melainkan kita kena jadi pendengar di masjid, di surau, di pusat-pusat yang dikatakan sebagai tempat menyebarkan ilmu pengetahuan. Dengan cara itu kita boleh tingkatkan ilmu kita, pengetahuan kita, sehingga kita dapat melihat yang tersirat di sebalik apa yang tersurat. Hari ini kita hakikatnya tidak nampak. Sebab itu bila profesor, bila Dr. Zakir Naik datang ke Malaysia mendedahkan kepada kita tentang kehebatan agama Islam, hujah-hujah yang datang daripada Al-Quran kalah kitab-kitab yang lain. Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Weda dijadikan pegangan oleh orang Hindu, tak mampu berhadapan dengan Al-Quran. Jadi apabila
diserlahkan itu, barulah terbeliak biji mata kita. Hakikatnya benda itu dah sedia ada dalam agama, tapi kita tidak mampu untuk melihat yang tersirat di sebalik apa yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ketiga-tiga perkara itu, yang pertama i'tiqad dan keyakinan kita diperteguhkan, yang kedua ilmu dan pengetahuan kita dipertingkatkan, dan ketiganya keduniaan kita hendaklah dijadikan nombor 2. Akhirat tu yang jadi nombor 1. Maka kalau itu yang berlaku, insya-Allah kita akan jadi umat yang kuat, umat yang hebat, umat yang sentiasa digeruni oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Di samping sepanjang kita berada dalam bulan Ramadan, hendaklah kita mengikhlaskan diri kepada Allah, beramal dengan penuh yakin bahawa pertolongan Allah akan pasti datang, terutamanya kepada mereka yang berjuang, mereka yang bersedia untuk mewakafkan diri kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang beriman dan beramal dengan amal soleh. Jadi untuk malam ni saya rasa sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesempatan, insya-Allah kita akan bertemu lagi untuk waktu-waktu yang akan datang. Dan saya akhir dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.